A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa usalli wa nusallim ala rasulihil karim. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'. Fa in afdaqal hadits kitaballah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzil. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzil. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alhamdulillah. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tidak dilupakan juga kepada Tuan Bilal dan Tuan Imam yang bertugas, seluruh ahli jawatan kuasa surah Ad-Diniyah, tuan guru muslimin muslimat rahimakumullah. Tuan-tuan semua apa khabar? Tak dengar, tak berapa nak dengar. Tuan-tuan semua apa khabar? Tuan-tuan, rugi kalau kita sampai tadi kita tak sebut Alhamdulillah. Rugi bila kita buka sepatu, kita buka selipar kita tadi, kita tak sebut Alhamdulillah. Bukan sebab kudrat kita makan nasi sepinggang kenyang tadi, kita boleh sampai ke surau Ad-Diniyah. Bukan sebab kuatnya kaki adik melangkah, adik boleh terus berada dan berqiyam pada malam ini. Semuanya adalah dengan kehendak dan kudrat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Bila kita sebut Alhamdulillah, pahalanya masya-Allah. Allah dah letakkan kategori dan indikatornya. Bila kita menyebut Alhamdulillah, pahalanya memenuhi timbangan amal kita. Tahu tak betapa hebatnya timbangan amal kita? Tuan-tuan tahu? Kalau tuan-tuan tahu, saya tak percaya ceramah malam ni. Kalau tuan-tuan tak tahu pun lagi tak payah nak ceramah. Tuan-tuan, Masya Allah, tuan-tuan, Allah dah sebut tentang timbangan pahala tadi. Tuan-tuan, kebetulan tajuk kita malam ni tentang kusyukuri, ku bersyukur. Bila kita bersyukur, kita kena banyak ucap terima kasih pada Allah. Bila kita nak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya setakat keluar daripada dua bibir kita. Bukan setakat dengan kita buat, kita amal dengan al-jawarih, dengan anggota badan kita. Bahkan ia ada kombinasi hati, lidah dan seluruh anggota badan kita. Barulah sempurna kategori amal kita. Dan ada pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa taala sebut. Namun begitu persoalannya, adakah kita pernah lihat pahala yang kita buat? Tak pernah kita lihat. Adakah pernah kita tengok dosa yang kita buat? Tak pernah kita tengok dosa kita. Dari itu, pahala dan dosa juga merupakan perkara sam'iyat. Yang kita duk faham sebelum ni, syurga, neraka, hisab, al-mizan adalah perkara sam'iyat. Rupa-rupanya, pahala juga, dosa juga merupakan as-sam'iyat. Allahu Akbar. Allah sebut dalam ayat pertama hingga ayat yang kelima surah Al-Baqarah. Surah yang pertama yang diturunkan secara lengkap adalah pakejnya surah Al-Fatihah, diikuti dengan surah Al-Baqarah.
Allah sebut alif lam mim. Bunyinya kita yang membunyikan. Lafaz kalam hakiki Allah tak berbunyi dan tidak kedengaran. Betul tak adik-adik? Kalam hakiki Allah tak ada bunyi, tak ada dengar dan tak ada berhuruf. Yang kita sebut alif lam mim. Kalam lafzi diolah, diizinkan oleh Allah tukar kepada kalam lafzi. Kalam hakiki Allah, kalam zati Allah, Allah izinkan dibawa oleh Jibril, transfer dengan izin Allah, didengar oleh kita. Lalu kita sebut alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fokus kita pada malam ini pada ayat yang ketiga. Mereka yang beriman, mereka beriman dengan apa? Dengan perkara gaib. Apa perkara gaib tadi? Pahala, dosa, syurga, neraka, nikmat syurga, azab neraka, al-hisab, al-mizan dan macam-macam lagi. Mereka betul-betul beriman dengan perkara-perkara gaib. Wa yuqimunas salah, dan mereka juga mendirikan solat. Disebut wa yuqimunas salah dengan fi'lul mudhari' tufidul istimrar. Sentiasa istiqamah mendirikan solat. Bukan hanya setakat bila masuk Ramadan kita pakat ramai-ramai. Alhamdulillah, Allah berikan rezekikan pada kita untuk kita berjemaah pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita di luar Ramadan. Bahkan ulama, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 6 bulan sebelum masuknya Ramadan, mereka dah berdoa supaya mereka dipanjangkan usia dapat berada pada bulan Ramadan. Keluar masuk pada bulan Syawal, mereka berdoa lagi 6 bulan supaya apa? Supaya diterima amal perbuatannya yang telah dilakukan pada bulan Ramadan. Semalam Syekhuna Ustaz Yusri bercerita tentang kelebihan bila kita beramal pada bulan Ramadan. Allahu Akbar. Kita bersyukur. Bagaimana kita nak menjadi hamba yang bersyukur? Kita buat apa saja Allah perintah dan kita tinggal apa yang Allah larang. Banyak tu Ustaz. Yang Allah suruh kita ni sebenarnya tak banyak pun. Sebab itulah apabila Nabi SAW bangkit pada waktu malam, Nabi nak berqiyamul lail adik-adik ya. Lalu tersentuh, jasad Nabi tersentuh oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Tersentuh tangan yang mulia Aisyah radhiyallahu taala ummahatil mukminin. Terjaga Aisyah. Aisyah tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang anda baginda kasih Allah sedang lakukan? Apa respon Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala akuna abdan syakura. Salahkah sekiranya aku ingin menempatkan diriku dalam kalangan hamba yang bersyukur. Adik-adik dan tuan-tuan minta Allah Subhanahu wa taala, Nabi ada dosa tak? Tak ada. Nabi ada buat silap tak? Tak ada. Tapi Nabi menjadi hamba yang bersyukur. Kenapa Nabi nak berikan model yang terbaik pada kita? Sebab Nabi nak kita ikut. Kita ni banyak dosa sangat-sangat. Banyak dosa sangat-sangat. Kalau Ustaz masuk tadi, Imam Ghazali kata apa? Kalau diibaratkan, diwakilkan, diletakkan pada kita bau bangkai bila kita buat dosa, dilekatkan bau bangkai pada tubuh kita, nescaya kita tak akan berkumpul setempat malam ni. Kita mengelakkan diri kita daripada virus C19. Tapi kita tak cuba nak mengelakkan. Wal'iyadzubillahi min zalik. Kita tak cuba nak mengelakkan diri kita daripada terjerumus melakukan perkara-perkara maksiat. Wal'iyadzubillahi min zalik. Imam Ghazali kata apa? Kalau nak diwakilkan, nak letakkan pada tubuh badan manusia, busuknya bau bangkai maksiat, nescaya kita masuk ke mana-mana tempat, bau busuk itu akan melekat dekat badan kita. Sebab apa? Sebab kita bawa maksiat yang ada bersama tubuh badan kita. Allahu Akbar. Nabi nak meletakkan diri baginda sebagai role model yang terbaik untuk kita. Nabi tak ada dosa. Pahala Nabi sentiasa meningkat. Pahala kita kadang-kadang meningkat, kadang-kadang menurun. Disebabkan oleh masa kita.
yang kita tak cukup masa sebenarnya. Kita tak cukup masa. Kita tengok jam, macam-macam jenis jam yang ada. Jam telefon, macam-macam jam kita duk tengok. Tapi kita gagal menunaikan hak kita sebagai seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala duk tekankan tentang masa supaya kita sentiasa bersyukur. Allah bersumpah dengan masa, wal asr, demi masa. Kenapa Allah bersumpah dengan masa? Sebab masa yang berlalu tu tak akan kembali semula. Ada golongan dahri, golongan ad-dahri, golongan falsafah. Mereka menyatakan masa ni makhluk yang tidak bermula. Betul ke masa makhluk yang tidak bermula? Mereka telah twist pandangan kita. Bila masa dikategorikan sebagai makhluk yang tidak bermula, seseolah masa tu ada hak seperti qadimnya Allah. Sebenarnya dia nak memanipulasikan keadaan kita supaya kita tak beriman pada Allah dengan sebenar-benar iman. Sebenarnya masa ni ada tempohnya sebab masa tu adalah makhluk. Jadi apabila masa ni makhluk, boleh tak kita susun atur masa kita? Jawapannya boleh. Yang qadim, yang kekal, qadim hakikinya adalah Allah. Yang qadim hakikinya adalah Allah. Yang qadimnya lama, sifatnya lama adalah masa. Bila masa tu makhluk, maksudnya kita boleh urus masa kita. Wa imma kita nak menggunakan masa kita dengan sebaik mungkin, ataupun kita nak biarkan masa kita berlalu begitu saja. Ada orang bila difikir dia banyak masa, maka dia abaikan masanya. Sedangkan bila kita memahami tentang wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah kata demi masa. Sesungguhnya semua manusia sama ada yang non-muslimnya dan muslim, semua manusia Allah menyebut berada dalam kerugian kecuali siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beramal soleh ni, tuan-tuan hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala sekalian, orang-orang yang beramal soleh, orang yang beramal soleh, bukan orang-orang ya, orang ada kat sawah benda. Orang yang beramal soleh. Orang yang beramal soleh, mereka tak akan mensia-siakan amalnya. Allah sebut tentang amal. Muaz bin Jabal pun pernah tanya Nabi tentang amal. Satu hari Muaz bin Jabal nak pergi perang Tabuk. Masa tu jarak antara Madinah dengan Tabuk kurang lebih 700 km. Berjalan, sahabat Nabi berjalan. Ada yang berkuda lah, yang naik unta lah. Berjalan, tiba pada satu tempat selepas subuh, Sayyidina Muaz melihat sahabat Nabi dah futur ataupun dah semakin lemah. Berehat sebab letih. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang dewasa dan ada yang remaja. Lalu Sayyidina Muaz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yadkhulanil jannah." Wahai Rasulullah, tolong berikan khabar. Tolong habaq mai orang Kedah kata. Tell the true story. Wahai Rasulullah, tolong cerita kepada kami, tolong maklumkan kepada kami tentang amal yang boleh bawa kami ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Bila Muaz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah dengan lafaz akhbirni, bukan bermaksud Sayyidina Muaz tak tahu. Tapi Sayyidina Muaz nak mewakilkan diri dia, generasi muda. Bila bertanya akhbirni, dia tak menggunakan lafaz akhbirna, tolong khabarkan kepada kami, tapi menggunakan akhbirni, tolong khabarkan kepada aku. Kami tu usah guna istilah rujuk pada diri Sayyidina Muaz. Tolong khabarkan kepada aku, wahai Rasulullah, tentang amal yang boleh bawa aku pada syurga. Lalu Rasulullah SAW menjawab, laqad sa'alta an azim. Wahai Sayyidina Muaz, kamu telah bertanya kepadaku sesuatu yang cukup indah, cukup hebat. Tentang apa? Tentang syurga. Kenapa kita nak beramal soleh? Kita nak berlumba-lumba pada bulan Ramadan. Sebab kita tahu
tawarannya cukup hebat. Bulan lain pun dapat pahala juga, pahala tak nampak. Tapi bulan Ramadan, kita dapat tahu sebab Allah kata apa dalam hadis lain. Nabi SAW menyatakan bahawa setiap amal yang kita lakukan pada bulan Ramadan, gandaannya menjadi 10 kali gandaan. Betul tak betul tuan-tuan? Betul tak betul? Alhamdulillah. So kita grab sama-sama, kita rebut sama-sama peluang yang hanya ada setahun sekali. Disebabkan masa kita pendek, umur umat sebelum Nabi SAW panjang-panjang. Umur kita ni singkat sangat. Umur average umur umat Nabi SAW ma baina 60 wa 70. 60 tahun hingga 70 tahun. Tapi yang ramai sekarang, yang ramai tak sampai 50 tahun pun Allah dah jemput panggil. Maksudnya umur kita ni singkat sangat. Disebabkan masa kita yang terhad, maka Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan satu amal dan Allah create satu bulan namanya Ramadan sebagai hadiah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah bagi kita hadiah, nak terima ke tak nak terima? Sudah pasti jawapannya kita nak. Tuan-tuan minta Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita diberi hadiah, jangan tolak. Wa imma katalah ada seorang hamba Allah yang kaya raya bagi kat kita, bagi dekat Ustaz Faizal sebuah kereta Mercedes. Ustaz Faizal jangan tolak. Bagi dekat Ustaz Faizal sebuah Mercedes. Tak payahlah, saya dah ada kereta kat rumah. Jangan tolak, ambil dulu. Ada orang sedekah kat kita 1 juta. Tak apa, saya tak perlu 1 juta, nanti saya takbur. Ambil dulu. Yang penting ambil dulu sebab bentuk hadiah. Nabi SAW tak pernah menolak hadiah. Bahkan sunnah Nabi terima hadiah. Beza kalau nak bagi sedekah. Ustaz Faizal dah berada, dah kaya. Tiba ada seorang hamba Allah datang, Ustaz Faizal saya nak bagi sedekah kereta Mercedes. Yang tu tak boleh terima. Sebab apa? Sebab Ustaz Faizal dah ada kereta. Dia tak perlu kereta lain. Ataupun nak bagi dekat Ustaz Zaki. Ustaz Zaki, saya sedekahkan nak Syekh sebuah kereta Mercedes. Lampu bulat, fashion baru, harga dia 1.5 juta. Sedekah, dalam bentuk sedekah. Tak perlu kita terima sebab bentuknya sedekah. Kalau dalam bentuk hadiah, jangan tolak. Ada seorang hamba Allah pernah nak bagi ke ustaz, belum tu kita malu-malu. Malu-malu ayam ke malu-malu apa? Nak bagi 10,000 cash. Ustaz ambil buat program. Bukan 10,000, dia bagi cek kosong. Ustaz tulislah apa saja, nak bagi apa, letaklah angka kosong berapa pun. Ni berlaku dekat Bukit Jelutong. Kebetulan masa tu saya penyelaras program orang asli. Saya nak pakai 5,000 je. Datuk tadi, tuan-tuan baik, betapa baik Ustaz. Ustaz letaklah berapa kosong Ustaz nak letak kat belakang. Tuan-tuan, kalau saya letak banyak kosong kat belakang, apa berlaku kat saya? Sebab dia kata Ustaz nak bagi hadiah kat Ustaz, Ustaz buatlah. Kalau saya terima, saya letak 10 kosong ke, pening kepala dia. Dia kata Ustaz letaklah berapa kosong pun kat belakang. Saya ni jujur, saya kata, Datuk saya nak 5,000 je Datuk. Ustaz tak apa Ustaz saya bagi. Dia pun koyak, dia tanda tangan, ambil Ustaz. Cek kosong. Ustaz tulislah berapa kosong pun. Tuan-tuan, katalah situ tak berlaku kejujuran. Saya nak pakai 5,000, tiba-tiba saya buat 50,000. Fitnah yang lebih besar. Kecuali yang nak beri hadiah tulis siap-siap kat kita 50,000. Yang tu kita boleh terima. Dia tulis 10,000, kita boleh terima. Tapi kalau dia serah cek kosong pada kita tanpa menulis apa-apa, bimbang kalau fitnah tu lebih besar. Allahu Akbar. Kebetulan datuk tu pun dah tak ada, dah balik kampung kat Kedah. Tuan-tuan, hadiah jangan ditolak. Begitu juga bila Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita Ramadan sebagai satu hadiah. Nak supaya kita rebut hadiah tadi, rebutlah sebanyak mungkin. Kurangkan tidur, kurangkan sembang. Kurangkan tidur, kurangkan main untuk anak-anak. Bukan tak boleh main, boleh main. Ustaz seronok tengok semalam ni anak-anak melompat sana, lompat sini. Ini surau yang ketiga Ustaz pergi dipenuhi oleh anak-anak. Satu surau Ustaz pergi sebelum ni. Nak cerita sikit Ustaz Zaki, boleh ya Ustaz Zaki? Sebelum ni anak pergi satu surau, ramai anak-anak bercerita tentang bab akidah. Ada seorang anak 10 tahun dia angkat tangan. Ustaz kata Allah tak ada mula. Bagaimana Allah jadi? Pening aku nak jawab. Budak 10 tahun tanya. Ustaz kata Allah tak ada mula. Dia tanya Ustaz, kalau Allah tak ada mula, bagaimana Allah ada? Kita tak boleh jawab dekat anak umur 10 tahun macam kita menjawab pada orang dewasa.
Ayah dia jentik mulut dia, pap jentik. Apalah tanya soalan macam ni? Ayah pun tak boleh tanya soalan macam ni. Awak terfikir soalan macam ni. Itu hebatnya anak-anak. Kita jangan pandang rendah pada kemampuan anak-anak. Baiklah tuan-tuan. Allahu Akbar. Baiklah, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang pahala. Ramadan ada pahala. Bila kita sebut Alhamdulillah, kita dah tahu dah berapa pahala yang kita dapat. Bila kita sebut Alhamdulillah, kita dah tahu dah berapa pahala dapat. Bila kita sembahyang berjemaah, kita dah tahu dah gandaan 27 kali gandaan pahala kita dapat. Banyak pahala yang kita tahu berapa jumlah gini, sekian. Tetapi bila sebut tentang Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala menginfinitikan jumlah pahala yang Allah nak sediakan bagi kita. Allah tak sebut tentang jumlah pahala berapa yang kita dapat. Nak ceritanya tuan-tuan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata apa? Fa innahu li. Sesungguhnya puasa tadi li untuk aku. Bukan berarti Allah berhajat pada puasa kita. Kalau kita tak puasa pun tak menjejaskan kehebatan Allah. Kalau kita tak puasa pun tak ada apa-apa pada Allah sebenarnya. Tapi sebab Allah nak beri ganjaran pahala tadi kepada kita, bukan pada orang lain, Allah sebut fa innahu li wa ana ajzi bih. Kamu puasa ni kerana aku. Kita duk tahan makan dan lapar kita. Kita duk tahan nafsu kita daripada subuh fajar sadiq hinggalah tenggelam maghrib. Kita duk tahan nafsu kita. Ada nafsu semua kan? Ke tak ada nafsu? Ada nafsu. Kalau kata tak ada nafsu tu bukan makhluk lah pula Ustaz. Ustaz, saya tak ada nafsu Ustaz. Oh, tak boleh tu. Kalau tak ada nafsu nak makan pun tak lalu. Sebabkan kita tahan nafsu syahwat kita untuk makan, minum, jaga mata kita, jaga telinga kita, jaga mulut kita, jaga tangan kita, kita jaga segala-galanya yang Allah dah hadiahkan pada kita pada sepanjang Ramadan. Dari subuh hinggalah maghrib, Allah kata, aku nak berikan sesuatu yang istimewa. Infinity pahalanya. Apa maksud infinity? Terlebih-lebih banyak daripada amal lain. Kalau kita duk amal zikir, subhanallah bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimati, kita tahu tak banjaran pahala kita? Tahu. Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah, sebanyak mana pujian yang Allah berikan pada zatnya. Adada khalqihi, sebanyak makhluk yang Allah cipta, kita tahu semua tu. Tetapi bila Allah sebut tentang fa innahu li wa ana ajzi bih, bermaksud pahala tadi cukup hebat. Sebab apa? Sebab kita tinggalkan segala-galanya lillahi ta'ala. So, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita buat kerana Allah, bukan kerana makhluk. Kita datang, kita memenuhi setiap inci surah Ad-Diniyah pun kerana Allah, bukan kerana makhluk. Nescaya Allah yang berhak memberi ganjaran tersebut kepada kita. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis, man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah pada malam Ramadan dengan keyakinan, dengan iman yang sebenar-benar iman, dengan muhasabah yang sebenar-benar muhasabah, ganjarannya ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ganjarannya apa tuan-tuan? Allah ampunkan dosanya yang dia telah lakukan. Maksudnya, dosa yang kita duk buat sebelum ni, yang kita duk rasa kita lakukan maksiat, yang Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau diletakkan bau busuk dekat tubuh badan kita dengan asbab kita buat maksiat, bau busuk tadi akan hilang. Umpama kita rendam baju kita dalam klorok ataupun diamond, hilang bau tadi. Sebab Ramadan adalah bulan penyucian. Ramadan bulan nak melahirkan manusia yang luar biasa, bukan manusia yang biasa-biasa. Bila manusia yang luar biasa,
maka ibadahnya pun luar biasa. Percakapan yang keluar daripada mulutnya juga luar biasa. Apa yang keluar daripada mulutnya adalah merupakan zikir-zikir yang boleh merekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tuan guru kami, tuan guru Syekh Muhammad Zainul Asri telah mengijazahkan satu doa yang berbunyi, dipesan pada anak murid dia kalau nak Lailatul Qadar, dikata tolong amal doa ini. Doanya ringkas sangat-sangat tuan-tuan ni. Ada dekat YouTube pun ada. Doanya berbunyi, Allahumma rzuqna Lailatul Qadri fi hazihi sanah wa fi kulli sanatin. Allahumma rzuqna Lailatul Qadri fi hazihi sanah wa fi kulli sanatin. Kita doa insya-Allah. Mungkin tak dapat tahun ni, mungkin akan dapat tahun depan. Tak dapat tahun ni, tak apa, kita teruskan berdoa. Sebab saya sebut di awal tadi, ulama selepas Ramadan pun berdoa supaya Allah terima amalnya yang dilakukan pada bulan Ramadan. 6 bulan yang kedua nak capai pada Ramadan, mereka dah doa supaya umurnya dipanjangkan, usianya dipanjangkan supaya dapat berada dalam Ramadan sesi yang keseterusnya. Tuan-tuan, saya ulangi sekali. Allahumma rzuqna Lailatul Qadri fi hazihi sanah wa fi kulli sanatin. Doa ni tuan-tuan tak ada dalam hadis Nabi, tapi ia adalah amalan para ulama. Kita boleh beramal sebab doa tadi doa yang cantik, molek tuan-tuan. Dan antara doa-doa lagi tuan-tuan untuk anak-anak yang mudah nak berdoa, doalah sentiasa doa yang warid pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Apabila kita berdoa tuan-tuan, kita kena doakan juga pada mak ayah kita, anak-anak kita, jiran-jiran tetangga kita dan masyarakat kita. Tuan-tuan, kita bersyukur tuan-tuan. Kenapa? Sebab kita lahir dalam masyarakat Islam. Keluarga kita keluarga Islam. Anak kita anak Islam. Mak kita mak Islam. Ayah kita ayah Islam. Tuan-tuan, saya ada program orang asli tuan-tuan. Satu keluarga, mak bukan Islam, ayah Islam, anak Islam. Mak ayah Islam, anak-anak bukan Islam. Mak dengan ayah bukan Islam, anak-anak Islam. Cuba bayang macam mana mereka nak hidup. Bahkan ada tuan-tuan, bila kami buat program, seorang ibu bertanya, Ustaz, macam mana saya duduk tidur dengan dia tu Ustaz? Apa hukum dia? Saya kata hukum dia tak ada hukum. Puan kena cerai dengan dia. Sebab suami puan tu bukan Islam. Dia sudi tuan-tuan. Tapi sebelum nak cerai tu kami panggil suami dia supaya suami dia sedar. Dia sayang tak dekat isteri dia, sayang tak dekat anak-anak dia. Dia kata sayang. Kalau sayang, perlu Islam mengucap. Tuan-tuan, lembut hatinya, dia nak masuk Islam. Sepanjang kami berprogram di Bukit Kala, tuan-tuan, alhamdulillah. Cuma kami pihak PPD Gombak, kebetulan saya tak bersama mereka tahun ni. Ramai antara mereka dah memeluk Islam, tapi bukan kamilah yang mengislamkan. Pihak pejabat agama Islam daerah Gombak, mereka dah letak penggerak kat situ. Alhamdulillah. Yang penting kita buat dakwah. Beri kesedaran pada sahabat-sahabat kita yang belum Islam tadi. Kenapa? Sebab kita sayangkan mereka. Nabi buat dakwah bukan hanya kepada Islam, non-Muslim pun Nabi pergi dakwah. Kenapa? Sebab Nabi sayang pada umatnya. Jadi tugasan kita bukan ringan, tugas kita berat. Bukan setakat kita nak berdakwah sesama kita, kita juga nak berdakwah pada di luar sempadan agama kita, supaya orang lain boleh tengok betapa hebat dan indahnya Islam, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan, saya rasa sekadar ni untuk malam ni dah cukup setengah jam. Mudah-mudahan kita ambil manfaat bersama. Mudah-mudahan kita boleh menjadi hamba yang bersyukur, insya-Allah. Wallahu alam tuan-tuan. Sebelum tu kita doa sama-sama insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim.
Terima kasih ya Allah atas kurniaan Ramadan yang kami tunggu ini ya Allah. Terima kasih ya Allah kerana Engkau telah mengurniakan pada kami ya Allah keluarga sakinah yang bahagia ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah kerana Engkau telah mengurniakan pada kami ya Allah seorang ibu dan ayah yang prihatin pada kehidupan masa depan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terima kasih ya Allah kerana Engkau telah membimbing hati kami ya Allah untuk berjina, untuk mendekatkan diri kami dengan amal ibadah yang saleh ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbinglah kami ya Allah. Didiklah ya kami ya Allah supaya kami sentiasa berada dalam kalangan orang-orang yang saleh dan salihin ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kepada kami ya Allah. Kurniakanlah kepada kami ya Allah kesihatan yang berpanjangan agar kami dapat mengerjakan amal ibadah dengan sempurna ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kedua bapa kami ya Allah yang telah lama meninggalkan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, andai kata kedua bapa kami masih hidup ya Allah, kasihanilah mereka ya Allah. Rahmatilah mereka ya Allah. Berikanlah maghfirah pada mereka ya Allah. Ya Allah, berikanlah pandangan kasih dan sayang-Mu kepada kedua bapa kami ya Allah, sama ada yang telah meninggal dunia ataupun yang masih ada ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah pandangan kasih sayang-Mu kepada kedua bapa kami ya Allah. Sesungguhnya dengan asbab mereka ya Allah kami ada di dunia hari ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tetapkanlah hati kami ya Allah dalam keadaan kami beriman padamu ya Allah. Ya Allah, pilihlah kami ya Allah sebagai hamba-hamba-Mu yang bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, andai kata Ramadan tahun ini yang terakhir buat kami ya Allah, ya Allah, pilihlah kami ya Allah supaya kami dapat berada dalam lingkungan Ar-Rahman ya Rahim kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, matikanlah kami ya Allah dalam keadaan kami beriman padamu ya Allah. Matikanlah kami ya Allah dalam keadaan kami sempat untuk bertemu pada malam Lailatul Qadar ya Allah. Ya Allah, himpunlah kami ya Allah. Himpunkanlah kami ya Allah bersama para salihin, para muttaqin. Begitu juga keluarga kami, isteri kami, suami kami, kedua bapa kami, datuk nenek moyang kami dan seluruh zuriat kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di padang mahsyar nanti ya Allah, di padang mahsyar nanti ya Allah, berikanlah kepada kami peluang untuk kami bersama Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sungguh tiada kasih sayang yang paling kami nanti-nantikan Allah kecuali dengan sifat Rahman dan Rahim-Mu ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.